InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama dapat bertemu pada malam ini. Alhamdulillah dalam suasana yang berbagai-bagai. Macam kami di sini dalam keadaan hujan, walau masih lagi dalam perjalanan untuk ke arah Selangor, dan masih lagi dalam hujan lah. Tadi lebat, alhamdulillah dah makin kurang. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kepada kita kekuatan dan memberikan kepada kita satu taufik, kekuatan untuk kita mengamalkan semua ilmu-ilmu kita, semua hidayah yang diberikan Allah kepada kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada malam ini kita nak sama-sama melihat beberapa perkara. Kita sedang pun dalam membincangkan tajuk sekitar solusi dalam berhadapan dengan apa yang kita gambarkan sebagai ujian di akhir zaman ini. Dan kita telah pun berbincang dengan beberapa perkara yang saya telah pun sampaikan, dan insyaAllah pada malam ini mungkin sekadar untuk nak membina satu kepahaman yang lebih dalam sedikit berkenaan dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, insyaAllah. Jadi Allah SWT akan memberikan ujian kepada semua hamba-hambanya, terutamanya hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan ujian itu sebenarnya bukanlah untuk menjadikan kita ini lemah, menjadikan kita ini kita kata rasa down, rasa sedih, ataupun rasa macam kita ni putus harapan dan sebagainya lah, kecewa dan sebagainya lah. Tetapi sebenarnya segala ujian yang Allah SWT berikan kepada kita ini ialah tujuannya supaya kita ini bertambah lagi kebaikan bertambah. Dan macam mana yang kita gambarkan di dalam perbincangan yang lepas berkenaan dengan perancangan jahat manusia yang ada pada hari ini. Mereka telah pun meruntuhkan sistem Islam dengan izin Allah. Pada yang terakhir ialah zaman di Turki, di zaman di Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah, mana kita melihat umat Islam telah kehilangan al-hukmu. Al-hukmu ini maknanya hukum, pemerintahan negara. Jadi dalam keadaan begitu, maka kita melihat mereka telah menguasai semua aspek kehidupan, termasuklah mereka telah menguasai aspek-aspek yang berkaitan dengan cara hidup, gaya hidup. Bagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan bahawa kamu akan mengikuti musuh-musuh tadi itu dengan keadaan perlahan-perlahan, sehasta demi sehasta, sejengkal, sehasta, sampailah mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu akan ikut. Jadi kita hari ini
Kita nak bayangkan bahawa tanpa ada sistem dakwah yang komprehensif, tanpa ada sistem tarbiyah yang komprehensif, tanpa ada sistem perjuangan yang komprehensif, kita berada dalam suasana di mana kita terperangkap dengan berbagai perkara. Kita akan terperangkap, tak boleh nak lari lah. Kerana memang ujian ini Allah akan jadikan kepada kita, sehingga kita ini akan berada dalam suasana-suasana yang terkepung di sana sini. Ke kanan luka, ke kiri luka, ke depan luka, ke belakang luka. Maknanya pergerakan hidup kita ini sentiasa dalam keadaan cedera, sekiranya kita ini benar-benar ingin membina kekuatan iman Islam, insya-Allah. Ya, sebab itulah pada malam ini sama-sama kita nak merasakan kadang-kadang apabila kita diuji dengan kesusahan demi kesusahan itu, sehinggalah digambarkan oleh Allah SWT akan digoncang, zalzalah akan digoncang hati-hati manusia itu, hati yang beriman tadi. Maka sudah tentulah akan ada satu, kita kata, perkara yang menyebabkan kita ni seolah-olah seperti berputus asa. Berputus asa maknanya kita rasa bilalah kemenangan, bilalah kebaikan, bilalah sesuatu yang baik itu akan datang kepada kita. Ini adalah antara perkara-perkara yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah untuk kita sama-sama berhadapan dengan perkara tersebut. Contohnya kita sebut tentang, sebelum ni kita berkata tentang serangan bioweapon, serangan tentang chemical weapon, serangan berkenaan dengan kita kata ekonomi, pendidikan, semua aspek lah. Kalau hari ni mungkin orang kata IHR lah, International Health Regulation, serangan GPT, Global Pandemic Treaty, serangan dari sudut ekonomi. Ekonomi ni maknanya dia nak kontrol kita dari seluruh aspek. Kalau dulu mereka tukar daripada dinar, daripada silver dan emas kepada fiat money. Sekarang ni daripada fiat money, duit yang kita ada tu dia nak tukar pula kepada digital currency, yang mana digital currency ini sebenarnya lebih jauh lagi daripada fiat money dari sudut kedudukannya itu. Dari sudut kita kata kalau kita nak sebut bahasa kita ni halal lah, gitu kan. Jadi begitu juga dengan digital ID yang akan kita berhadapan dengannya. Bila kita melihat akan perkara yang mereka rancang itu, dan kita telah pun berusaha sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, kita dah berusaha lah semaksimalnya yang kita mampu. Tetapi masih lagi ada perkara-perkara yang maknanya mendatangi kita ni, ujian pada Allah tadi, yang menyebabkan kita ni kan merasa bahawa macam seolah-olah tak ada pertolongan dah. Tidak ada sesuatu yang boleh memberikan kemenangan dah, macam kita kalah lah macam itu kan. Jadi sebab itulah pada malam ni, marilah sama-sama kita merasakan ada satu perkara yang penting untuk kita faham, selain daripada senjata-senjata yang digunakan tadi kan untuk nak mengalahkan umat manusia ini, bukan orang iman je, orang beriman je, manusia sekali, iaitu tentang jiwa yang ada dalam kehidupan kita hari ini. Hati kita, jiwa kita, dia boleh buat macam-macam. Kalau di Gaza contohnya, dia boleh bom, dia boleh letupkan rumah, dia boleh letupkan sekolah, dia boleh letupkan hospital, masjid. Malahan tak ada tempat yang boleh kita katakan selamat daripada sasaran bom-bom Israel. Dan mereka boleh buat apa saja, boleh tahan makanan tak boleh masuk, dia boleh tahan air tak boleh datang, tak boleh masuk, bantuan-bantuan kemanusiaan dia boleh sekat. Jadi maknanya musuh ni dia boleh buat semua perkara yang berkaitan dengan fizikal. Tetapi sebenarnya yang mereka tak boleh nak sekat, tak boleh nak kacau, tak boleh nak mengganggu tu ialah apa yang ada di dalam hati kita.
yang apa yang ada di dalam pegangan kita, kan, keyakinan kita. Ini perkara yang kita nak kena faham, bahawa dia boleh buat macam-macam, tapi dia tidak boleh ganggu apa yang ada di dalam. Sekiranya hati kita itu ada kekuatan. Jadi maknanya sebenarnya hakikat ujian itu, fitnah itu, tak kira apa pun namanya, dan bencana alam ke, namanya ekonomi ke, namanya apa saja, dia boleh sentuh macam-macam. Tetapi hakikat sebenarnya kekuatan kita bukan pada yang luar, bukan pada yang fizikal, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Jadi sebab itulah dalam hal ini kita ingin menyatakan bahawa perkara sebenarnya yang menjadi kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala bentuk ujian tadi. Segala bentuk ujian tadi ialah kekuatan hati kita. Dan ala fil jasadi mudghah, iza saluhat jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbun. Ini yang kita sering baca, kan. Pada tubuh badan manusia itu ada seketul daging yang mana kalau baik, baiklah seluruhnya, kalau rosak, rosaklah seluruhnya. Ala wahyal qalbun, itulah hati. Dan qalb ini, hati inilah yang sebenarnya menjadi pertahanan yang paling ampuh, yang paling kuat, yang perlu kita sentiasa perbaiki, bersihkan, sehingga kan apabila datang sesuatu ujian tadi, kita masih lagi boleh bertahan, mungkin dah habis dah, kita kata rumah habis dah, kena bom kalau dekat Gaza, ataupun kehidupan dah habis dah, kena sekat di sana sini, macam mana di Gaza, ataupun kita hari ini ada sudut tak bolehlah nak bergerak ke sana kini, mungkin tak lama lagi ada PKP, macam mana nampaknya seolah-olah macam arus PKP itu akan datang semula, macam mana mereka plan, mereka rancang. Tak boleh bergerak dah, duduklah kat rumah, duduklah seorang-seorang, tak boleh nak jumpa dah sahabat-sahabat, tak boleh nak jumpa dah kita kata kawan-kawan kita yang kita suka, yang kita sayang tadi, ataupun keluarga kita. Jadi dia boleh sekat, dia boleh halang, dia boleh buat macam-macam pada kehidupan kita secara fizikal. Tetapi dia tidak boleh mengganggu, dia tak boleh kita kata menggugat hati kita. Kerana apa? Hati itulah rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh buat macam-macam. Dia boleh cabut, ini izin Allah juga, kan, izin Allah. Tapi hati ni dia tak boleh buat apa-apa. Sebab tu kata siapa namanya tu, penasihat kepada Klaus Schwab, dia kata apa? Dia kata mereka nak menjadikan manusia ini sebagai transhuman. Transhuman ni maknanya manusia yang boleh hackable animal, dia kata. Nak menjadikan hackable animal manusia ni. Jadi macam mana dia nak jadikan manusia ni hackable animal? Dia nak masukkan macam-macam lah perkara-perkara yang dikatakan sebagai teknologi, teknologi ke sebagaimananya, chip ke apa, whatever lah, sama ada dalam bentuk nanoteknologi ke, CRISPR, genetic editing ke, dan sebagainya, nak buatlah pada manusia ni supaya manusia ni menjadi hackable animal. Kenapa hackable animal ni? Kerana mereka nak masuk di dalam hati roh kita, sehingga dia boleh mengganggu spiritual kita. Hubungan kita dengan Allah, itulah kekuatan yang paling besar sekali. Kekuatan yang paling besar ni yang dia tak boleh nak kalahkan. Tak boleh nak kalahkan, walaupun dia ganggu fizikal kita sebagainya lah, ekonomi kita, hidup kita. Dan sebab itulah pada malam ini sebagai mukadimahnya, kita merasakan di akhir tahun ini, akhir tahun inilah, kita dah masuk bulan Disember 2024. Kita akan masuk 2024 dalam masa beberapa hari yang akan datang, dan kemudian selepas itu kita akan menuju kepada 2025 dan seterusnya. Dan kita telah mendengar bagaimana 2024 ini adalah tahun di mana mereka akan aktifkan berbagai undang-undang, berbagai perkara secara paksa untuk nak mengawal ke arah totalitarian, ke arah mereka nak menguasai manusia secara
total control. Jadi dalam hal ini, maka pada malam ni saya ingin mengajak untuk sama-sama kita melihat, mereka boleh buat apa sahaja, tapi mereka tidak boleh menyentuh, mereka tak boleh nak kacau, nak potong, nak apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam jiwa kita. Sekiranya jiwa kita itu bersih, sekiranya jiwa kita itu ada kekuatan, yang ini dia tak boleh buat apa. Kalau katakan anak-anak kita tengok kan, menangis anak-anak dia menangis, dibunuh bapaknya, dibunuh ibunya, diruntuhkan rumahnya, dibom, ditakutkan dengan berbagai-bagai perkara. Kita mendengar apabila pihak Israel Yahudi, kita melihat dengan mata kasar kita bagaimana mereka masuk ke dalam bandar-bandar yang telah mereka bom, mereka letupkan, dan kemudian mereka mencari-cari siapa yang ada, yang tinggal. Kemudian setelah mereka masuk, melihat, menangkap, jumpa dengan orang-orang Palestin yang ada itu, mereka tangkap, yang laki-lakinya ditangkap, dan kemudian mereka kumpulkan, mereka telanjangkan, dibukanya baju, seluar dan sebagainya, dan kemudian mereka bunuh, sebahagiannya mereka tembak secara beramai-ramai. Kita melihat perkara tersebut sedang berlaku di Gaza. Dan begitu juga kita melihat bagaimana sekarang ini mereka secara besar-besaran sedang dalam keadaan untuk memasuki ground force, maknanya tentera-tentera di daratan, untuk masuk ke dalam Gaza secara besar-besarannya, untuk nak menghapuskan segala kita kata sisa-sisa yang tinggal. Dan inilah antara perkara yang mereka telah pun lakukan, yang kita nampak. Jadi menyebabkan kita yang berada di sini melihat pun rasa sedih sangat. Kita bayangkan kalau kita berada di Gaza pada hari ini, dan bagaimana keadaan rumah habis, kehidupan habis. Nak sebutkan kehidupan habis dari sudut fizikal. Tetapi apakah yang menyebabkan sahabat-sahabat saudara kita yang ada di Gaza boleh bertahan? Apakah yang menyebabkan boleh bertahan? Tak ada lain dan tidak bukan kerana jiwa mereka yang telah diikat dengan Allah. Yang diikat dengan Allah. Kalau jiwa itu tidak diikat dengan Allah, dengan ujian-ujian yang besar begitu, sudah tentulah akan berlaku stres yang melampau, tekanan yang melampau, akan berlaku ketakutan yang melampau, akan berlaku suatu bentuk kita kata kegelisahan, kesedihan yang melampau, sehingga boleh bawa kepada gila. Jadi gila ataupun kematian, mati, bunuh diri dan sebagainya. Tapi kita tak pernah mendengar, tak melihat dan tak mendengar pun. Bagaimana orang di Gaza, anak-anaknya ke, orang tuanya ke, wanitanya ke, ataupun sesiapa saja yang bunuh diri. Kenapa? Kerana tertekan dengan serangan yang hebat, dengan ancaman, ketakutan, kesedihan, dengan keadaan bantuan kemanusiaan yang tak dibenarkan bawa masuk ke dalam Gaza, makanannya disekat, minumannya disekat, dalam keadaan terpaksa berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat. Kenapa? Kerana melarikan diri daripada perkara-perkara yang disebut tadi, bom, ancaman bom yang ataupun serangan oleh pihak Israel. Jadi kita lihat apakah sebenarnya kekuatan yang ada pada mereka. Kekuatan yang ada pada mereka itu, yang juga kekuatan yang ada kepada umat yang beriman tadi, ialah jiwa yang kental, yang kuat, yang diikat dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah pada hari ini kita berhadapan dengan macam-macam ujian. Sebahagian daripada ujian itu menakutkan kita. Sebahagian daripada ujian itu menyedihkan kita. Sebahagiannya mungkin menjadikan kita rasa gelisah, gusar. Mungkin kita rasa akan habislah hidup kita macam mana ni. Nak lari kat mana ni? Digital ID, nak lari kat mana digital ID? Kalau IHR, kalau kita kata berlakunya COVID-19 sekali lagi, ataupun penyakit-penyakit tersebar dengan bioweapon dipaksa, dengan chemical weapon dipaksa untuk diambil, manalah nak lari. Jadi kita rasa gusar, gelisah, takut. Malahan ada di kalangan kita yang sampai peringkat stres, menangis. Belum berlaku lagi, maknanya IHR tak berlaku lagi.
secara 100%. Begitu juga tawanan-tawanan, kepungan-kepungan. Kita kata ancaman-ancaman, mungkin peringkat nyawa masih lagi dalam proses, belum lagi. Jadi itu pun telah menyebabkan sebahagian daripada kita telah mula rasa takut, rasa bimbang, gelisah, sedih. Sedih. Kenapa kita merasakan begitu? Kerana sesungguhnya hati kita ini masih lagi terikat dengan dunia. Terikat dengan apa yang kita hajatkan daripada dunia ini. Kita masih berharap pada dia, masih lagi bersandar pada dia. Jadi kekuatan hati kita ini sebenarnya masih lagi terapung-apung. Jiwa kita masih taradud. Taradud ni maknanya berbolak-balik. Sedangkan jiwa itulah sebenarnya tempat ujian tadi. Jiwa itulah tempat yang mana Allah SWT akan menguji kita. Sama ada kita ini akan bersama dengan orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Allah, ataupun orang-orang yang terputus daripada Allah, sehingga akhirnya mereka akan habis dalam keadaan stres, dalam keadaan ketakutan dan sebagainya. Baik, sebab itulah pada malam ni ada satu perkara yang saya nak gambarkan sesuai dengan apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang seorang manusia yang baik, yang saleh. Tetapi kita kata sini bukan saja kita nak jadi manusia yang saleh, yang baik, tetapi kita nak menjadi manusia yang bersifat musleh, manusia yang bersifat yang boleh memperbaiki, melaksanakan pembaikan. Bagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang demikian itu, sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang boleh banyak manfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sebab itulah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan apa sahaja pun, asasnya adalah al-Islam, kemudian al-Iman, dan kemudian al-Ihsan. Dan diasaskan daripada iman, Islam dan ihsan tadi itu, diasaskan pula dengan bekalan at-taqwa. Ini sebaik-baik bekalan. Maksudnya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekalan itu at-taqwa. Bertakwa tadi, maka iman, Islam, iman dan ihsan tadi dia akan menjadi satu yang kekuatan. So dalam keadaan kita ada iman, ada Islam dan ihsan, dalam keadaan kita cuba menghidupkan at-taqwa. Taqwa ni apa? Nanti kita bincang kemudian lah. Taqwa ni maka pada masa itulah perkara yang asas kepada semua tadi itu ialah kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita melihat ni saya berdasarkan pengalaman kita masa berhadapan dengan mihnah, tribulasi ketika mana kami diserang kapal dulu, contoh ataupun ketika kami dikepung di Mesir ketika nak masuk ke Gaza, di Al-Arish. Di Al-Arish kami dikepung lebih kurang 40 km daripada Gaza. Sebelum masuk ke dalam Gaza, rombongan kami, konvoi yang ada pada masa itu, konvoi darat, sebelum konvoi laut, konvoi darat, jadi dikepung sehingga akhirnya sebahagian daripada kami cedera, dibaling batu oleh pihak tentera Mesir pada masa itu. Jadi selepas daripada konvoi darat, maka kita terlibat pula dengan konvoi laut disebut flotilla, Mavi Marmara, di mana kami telah dikepung oleh puluhan Zodiac, kapal-kapal laju Israel Zionis, dan kemudian pada masa itu telah dikepung oleh 4 kapal perang nuklear Israel. Tak boleh tak bagi nak lari lah. Kemudian dengan dikepung dengan pula daripada atas ada helikopter dia, dan juga ada F9, F16 dia, jet pejuang dia dan sebagainya. Jadi apabila ditekan, dikepung, diancam,
ditembak. 10 orang syahid di atas kapal, ditembak. Lebih kurang 3-4 orang ketika kita kata kami dikepung di darat, di konvoi darat tu, 3-4 orang koma, sampai koma, dibaling batu sampai koma, sampai tak sedarkan diri. Jadi dalam keadaan begitu, kalau orang biasa ni maknanya orang yang hanya mementingkan duniawi sahaja, maka sudah tentulah ketika mana peristiwa-peristiwa yang genting itu berlaku, maka mereka akan melarikan diri, menyelamatkan diri. Ini biasa. Maknanya kalau berlaku contohnya tembakan, kita akan mengelak, kita akan duduk dan sebagainya, ataupun kita akan berlindung, ataupun kita akan melarikan diri. Jadi apabila berlaku satu-satu mehnah, satu-satu kesusahan, serangan, maka tentu kita akan melarikan diri. Ini biasa. Tetapi dalam hal ini yang saya nak bagi sebagai satu contoh pada malam ini, bagaimana yang saya melihat yang berlaku kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada pada masa itu yang bersama, dan juga yang berlaku kepada orang-orang di Gaza dan di Palestin, dan juga berlaku kepada mereka yang sebelumnya lagi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat. Jadi apabila dalam keadaan ditekan, dalam keadaan diserang, diuji, dikepung oleh musuh tadi, dalam keadaan macam kita hari inilah, kita akan terkepung ni. Jangan main-main. Kita akan terkepung dengan digital ID, kita akan terkepung dengan IHR, kita akan terkepung dengan apa yang kita gambarkan sebagai CBDC, Central Bank Digital Currency, kewangan kita, kehidupan kita, dia akan kepung semua. Kemudian dengan bio weapon lah, chemical weapon lah, macam-macam. Jadi kita melihat apabila dikepung kekuatan kepada orang yang ada jiwa yang bersih, jiwa yang kuat tadi, maka mereka tidak akan hanya berfikir untuk selamatkan diri dia. Nak selamatkan dia, macam mana nak lari, macam mana. Maka kita lihat mereka yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang sebenar-benar mampu bila Allah uji, maka dia akan berada dalam keadaan mencuba untuk membantu orang lain. Benar apa kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi pada ketika kami dikepung dan sebagainya, macam kita akan dikepung nanti, maka rupa-rupanya jiwa yang besar tadi, jiwa yang ada kekuatan dengan Allah SWT tadi, jiwa yang beriman tadi, maka dia akan berada dalam satu keadaan dia nak selamatkan diri dia, dan pada masa sama dia nak selamatkan sahabat-sahabat dia yang lain, saudara dia yang lain. Dia sahabat kan. Maka proses dia menyelamatkan diri dia dan proses untuk dia menyelamatkan orang yang ada sekitarnya bersama-sama tadi, maka di situlah kekuatan yang Allah akan berikan kepada mereka. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di kalangan manusia itu ialah manusia yang paling banyak bermanfaat kepada orang lain. Jadi kita ingat, kita larikan diri, kita duduk seorang-seorang dalam gua, duduk seorang-seorang dalam hutan, duduk seorang-seorang, pegang diri kita semua sekali, tak payah fikir pasal orang lain, kita selamatkan diri kita lah, anak beranak kita lah, macam itu. Maka kita ingat kita dah selamat. Rupanya tak, bukan. Yang selamat ni ialah mereka yang bersama dengan satu taifah yang sama-sama nak menyelamatkan orang lain. Sebab tu kita melihat di sini bagaimana perkara yang paling penting sekali bukanlah kita nak selamatkan diri kita, walaupun itulah kita kata fitrahnya, itulah kita kata dorongannya, tetapi kita nak kena fikir macam mana nak selamatkan orang lain juga. Dan inilah sifat yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah juga sebenarnya rahsia yang mana orang beriman tidak akan dikalahkan.
Dan apa yang Allah gambarkan, la tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq. Kan, akan sentiasa ada ta'ifah, kelompok kan, di kalangan umat aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan ada kelompok di kalangan umat aku zahirin yang akan diberikan kemenangan. Maknanya kan, dia akan diberikan kemenangan. Alal haq, dengan kebenaran. Apa kebenaran tadi? Kebenaran tadi antaranya ialah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Iaitu tolong menolong dalam keadaan berbuat kebaikan dan juga dalam keadaan takwa. Jadi sebab tu saya nak gambarkan sini, saya tak pernah nampak tempat di mana dikepung dengan dinding, dengan tembok yang tinggi, jidar al-maut, dan tembok-tembok kematian tinggi. Itu sebagaimana yang ada di Gaza. Dan kemudian saya tak pernah melihat tempat yang bagaimana mereka ditembak, mereka dibom. Tetapi yang ada di dalamnya itu, mereka bukan sahaja nak menyelamatkan diri, tetapi mereka menyelamatkan sahabat-sahabat yang lain. Dan disitulah kekuatan dan kemenangan. Sebab tu Nabi gambarkan kepada kita bagaimana sesiapa yang menolong Allah, agama Allah ini, ataupun manusia lain, maka Allah akan tolong dia. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, bantulah agama Allah ni, bantulah orang beriman, hamba-hamba Allah ni. Maknanya bantulah Allah, in tansurullah, maknanya kamu membantu Allah. Maknanya bukanlah kita nak tolong Allah, tak perlukan bantuan kita, tapi Allah memerlukan kita. Allah SWT menyuruh, memerintahkan kita, tolonglah agamanya, tolonglah mukmin yang ada dalam agama itu, orang yang beriman, agama yang beriman tadi, agama Islam tadi, tolonglah. Maka Allah akan tolong kamu, dan Allah akan tetapkan kaki-kaki kamu di atas jalannya. Jadi kunci yang kita nak kena rasa pada hari ini, bagaimana kita akan dikepung dengan berbagai-bagai perkara. Sebagaimana yang disebut dalam ada sebahagian tulis kat tadi, sebahagian mengatakan bulan Mac. Bulan Mac ini mungkin dah ada dah, akan ada digital ID, pelaksanaannya pelan-pelan. Sebahagian daripada kita mungkin dah faham dah digital ID ni apa. Sebahagian daripada kita mungkin tak faham. Tak apa, insya-Allah nanti kita akan cuba fahamkan dari masa ke semasa. Begitu juga dengan digital currency. Sebahagian kita kata baguslah, apa salahnya? Tak apa, nanti kita akan ceritakan dari masa ke masa. Tapi nak sebut sini, sama ada bulan Mac ni ke, bulan Mei ke, sama ada kita akan berhadapan dengan serangan virus yang sekali lagi Sabah kita dengar dah berlaku dah. Melaka pun dengarnya dah ada. Serangan-serangan virus yang mungkin akan membawa kepada PKP, yang mungkin akan membawa kepada perlaksanaan International Health Regulation, IHR, yang Malaysia tidak keluar daripadanya. Dan kita tak tahulah masa akan datang ni. Jadi bila kita melihat akan berlaku perkara-perkara demikian kepada kita sebagai seorang beriman, kita hendaklah merasakan bahawa kekuatan bukanlah pada fizikal, kekuatan pada hati dan iman, hati yang bersih yang ada iman. Jadi sebab itulah pada malam ini untuk kita memberikan bekalan kepada kita, untuk kita sama-sama merasakan bahawa kenapa hari ini aku takut sangat sampai stres, kenapa hari ini aku bimbang sangat sampai menangis, sampai sebahagian kita tak boleh tidur. Fikirkan berkenaan dengan ancaman-ancaman ni sampai tak boleh tidur, sampai tak boleh nak buat apa, takut. Nak lari masuk hutan, nak lari masuk dalam gua, nak lari masuk dalam keadaan yang sampai tak nak duduk mana-mana lah, tak tahu dah nak buat apa. Kenapa kita takut sangat ni? Kenapa kita bimbang sangat ni? Sedangkan yang berkuasa, yang maha berkuasa, yang maha menentukan segala-galanya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olahnya hilang Allah daripada hati kita. Takut sangat ni.
Ini macam mana yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di Gaza. Kan? Takut, terancam, dikepung dan sebagainya. Tetapi mereka ada kekuatan. Jadi untuk kita membina kekuatan jiwa kita ini, maka kita nak mencontohi apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bahawa kita nak kena fikir macam mana juga nak tolong sahabat kita. Jangan fikir diri kita aja. Sebab tu kita kena hidup dalam ukhuwah. Kena ada ukhuwah. Kena ada ukhuwah, kena ada apa yang kita gambarkan sebagai ikatan hati, ikatan jiwa dengan sahabat-sahabat kita ni yang seangkatan ni, sehingga ikatan itu benar-benar di atas dasar iman, atas dasar akidah. Bukan hanya sekadar saya ni sama dengan di satu kampung, saya ni sama dengan di satu fikrah, satu kefahaman. Tidak. Fikrah pun tak kuat sebenarnya, tapi yang kuat ialah akidah tadi. Akidah. Jadi sebab itulah dalam hal ini maka kita nak bacakan satu firman Allah SWT. Saya nak mulakan di sini dengan surah At-Taubah ayat 103. Jadi surah At-Taubah ni, kalau kita tengok sungguh-sungguh kan, namanya surah Taubat. Surah kita suruh, Allah perintah kita bertaubat. Tetapi tema surah Taubat ni sebenarnya adalah berkaitan dengan peperangan. Temanya berkaitan dengan jihad, perjuangan. Itu surah At-Taubah. Sebab tu Allah menggambarkan kepada kita dalam surah At-Taubah juga kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Dan dalam surah At-Taubah ni satu-satunya surah yang kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi maknanya dalam surah Taubah ni, oleh kerana temanya taubat, temanya berperang ataupun berjihad, maka Allah mulakan dengan A'udzubillah. Maknanya kita mula dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak baca Bismillah. Kenapa? Kerana di dalam tu adalah kisah-kisah bagaimana kita ingin berhadapan dengan suasana-suasana yang mengancam. Yang kita kena bukan membiarkan diri kita terus diancam, tapi kita kena mempersiapkan diri kita. Kita kena meyakini tentang janji Allah. Janji Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha hashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah gambarkan dalam surah Taubah ni apa? Dia kata apa? Bahawa sesungguhnya Allah dah membeli dah. Allah dah beli dah daripada orang beriman itu jiwa mereka, diri mereka dengan syurga. Allah dah beli dah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sehingga kan sampai peringkat mereka itu terpaksa berhadapan, berperang dengan musuh-musuh yang menyerang mereka atau musuh-musuh yang nak menghancurkan mereka, dan terpaksa mereka membunuh dan mereka dibunuh. Jadi maknanya sampai peringkat ni, bila sebut perang ni, macam di Gaza ni, kita nampak macam Israel menyerang rakyat di Gaza. Tapi hakikatnya peperangan antara orang beriman dengan orang yang kufur. Itu peperangan yang sebenarnya. Dia bunuhnya orang-orang yang beriman, dibunuhnya orang-orang Islam tu. Walaupun adalah orang bukan Islam, tapi yang disasarkan orang Islam tadi. Jadi hakikatnya sampai peringkat terpaksa membunuh ataupun dibunuh, digambarkan dalam surah At-Taubah ni. Jadi maknanya untuk berhadapan dengan hal-hal demikian, maka kita perlu membina kekuatan. Jadi salah satu daripada kekuatan yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah juga ialah bagaimana Allah memerintahkan kita supaya membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita itu satu kekuatan. Membersihkan hati kita itu satu kekuatan. Sesuatu kita kata lebih kuat daripada bangka. Ada orang tanya dengan saya, Ustaz, bila kita nak buat bangka, Ustaz? Nak buat bangka ni. Bangka ni macam mana? Benteng, tembok, galilah apa sebagainya. Nanti kan kalau perang nuklear lah sebagainya, bangka. Bangka yang pertama ialah hati yang bersih. Hati yang bersih maknanya hati yang mentauhidkan Allah. Hati yang yakin dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu bangka yang pertama sekali. Itu tempat perlindungan yang pertama sekali. Yang mana apabila datangnya berbagai ujian, berbagai kesusahan, berbagai kepungan, ancaman, tak kira lah ancaman tu dalam bentuk bio weapon ke, chemical weapon ke, dalam bentuk nyamuk yang membawa penyakit ke. Sekarang ni digunakan nyamuk nak buat penyakit, kan? Ataupun dalam sebutan apa sahaja pun, ekonomi ke, nak kontrol duit kita, nak kontrol biologi kita, ID kita, nak kontrol semua sekali. Tak kira lah. Bangka yang pertama, pertahanan yang pertama sebagai solusi kita yang berada dalam keadaan yang akan dikepung, ditekan, diancam, mungkin ditangkap, dianiaya dan mungkin dibunuh, ialah kita membersihkan hati kita daripada segala perkara yang melemahkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hubungan dengan Allah yang mantap inilah yang akan mengundang kekuatan. Ini benda yang kadang-kadang orang tak bincang. Yang kita bincang, macam mana nak buat ni? Kita nak kena buat demonstrasi ni. Kita nak kena lawan ni. Kita nak kena sekian. Tapi kita lupa nak tengok hati kita. Lupa nak bersihkan jiwa kita. Supaya jiwa kita mempunyai al-qalbun zaki. Hati yang bersih. Yang menuju kepada fitrah salimah, sehingga daripada hati yang bersih itu bercahaya tadi, sehingga kita mendapatkan fitrah yang salimah. Mendapatkan fitrah salimah ni maknanya apa? Fitrah salimah ni adalah bagaimana Allah gambarkan kita ni dilahirkan dengan fitrah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap daripada kamu ini dilahirkan dengan fitrah. Jadi apa maksud fitrah ni? Fitrah ni maknanya adalah fitrah yang mana dia mampu untuk berinteraksi, berhubung dengan Allah. Kalau dia takut, dia boleh berhubung dengan Allah. Ketakutan itu membawa kemenangan kepada dia. Kalau dia rasa terancam, gelisah boleh dihubung dengan Allah. Gelisah membina kekuatan, boleh bawa kepada kemenangan. Kalau dia suka pun sama juga. Jadi emosinya, perasaannya, apa sahaja yang ada dalam dirinya dapat dihubungkan dengan Allah. Itulah fitrah salimah. Fitrah salimah. Apabila pemikiran kita menjadi bersih, pemikiran kita boleh berhubung dengan Allah, maka itulah dikatakan fitrah yang salimah tadi. Jadi ini kekuatan. Ini kekuatan. Jadi sebab itulah kita melihat pada hari ini bagaimana kekuatan ini sering terlupa. Kita rasa tak apalah, saya dah prepare. Ada orang prepping. Dia prepping sampai peringkat dia kata kita kena ada beras, kita pun prepping beras. Kita pun prepping macam-macam. Tak salah nak prepping, tak salah. Sebab kita mempersiapkan diri kita daripada perkara-perkara yang mungkin kita kata bencana-bencana dan sebagainya. Tak salah. Tetapi kita terlupa untuk benar-benar melihat hati kita. Melihat jiwa kita. Kekuatan yang mana jiwa dan hati itulah dia punya tugas yang utama sekali ialah dia boleh berhubung dengan Allah. Berhubung dengan Allah. Sebab itulah dalam hal ini saya ingin menyatakan kepada diri kita sama-sama bagaimana dalam surah At-Taubah ini Allah menggambarkan bagaimana salah satu daripada perkara yang boleh membersihkan hati kita ialah dengan kita infak, dengan kita bersedekah, atau dengan arti kata lain kita membantu perjuangan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ni ayat ni saya ingat masa saya belajar tingkatan 5 dulu, saya hafal ni. Ini antara hujah, antara dalil yang mana Allah mewajibkan kita untuk mengeluarkan infak. Ambillah huzmin amwalihim, ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka itu sadaqatan, sedekah, sebagai sedekah. Tapi dalam hal ini disebut sebagai zakat, zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana dia akan membersihkan kamu, maknanya membersihkan hati kita, dan juga kita kata mensucikan ataupun menyucikan diri kita ni daripada kekotoran dan daripada akhlak-akhlak yang buruk. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keadaan
rupa-rupanya dalam suasana kita susah-susah ni, dalam suasana payah ni, jangan lupa bahawa kita kena ada infak. Infak mana? Kita mengeluarkan sebahagian daripada apa yang ada pada kita ni kepada jalan Allah. Dan kepada jalan Allah ini bukan hanya sekadar dana duit, bukan. Itu sebahagian. Kena infak dari sudut akal kita, buah fikiran kita, ilmu kita. Kita ada ilmu. Kita boleh infak dari sudut ilmu kita. Infak dari sudut dan tenaga kita. Kefahaman kita, ilmu tadi dengan tenaga kita. Infak dari sudut kita punya masa kita. Masa kita. Dan infak dari sudut kita kata apa yang diperlukan oleh suasana-suasana pada berkenaan. Ini maknanya khuzmin amwalihim. Jadi khuzmin amwalihim ini ialah kamu ambillah sebahagian. Maka di sini akan Allah katakan apa? Akan membersihkan dan tutahhiruhum, yang akan membersihkan, wa tuzakkihim, yang juga yang akan menjadikan kita ni suci daripada akhlak-akhlak yang buruk. Jadi ini nombor satu perkara yang kita nak kena sama-sama. Jadi rupa-rupanya ini dia. Sebab tu kita nak kena, bila kata nak sedekah, nak infak, nak zakat ni, maknanya kita kena ada sahabat-sahabat, ada ahli, ada orang yang nak sama-sama berjuang tadi. Dan kemudian digambarkan pula dalam ayat yang lain, yang Allah menggambarkan pula, bila kita, fitrah kita ini, manusia ni memang sangat sayang kepada harta, sangat sayang kepada kesenangan diri. Nak rehat banyak, nak tidur banyak, nak bersendirian, tak nak fikir orang lain. Memang banyak itu dipanggil syuh, atau sifat bakhil. Kan, maka Allah menggambarkan bila kita nak infak tadi, jangan infak yang biasa-biasa. Kan, Allah gambarkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu kamu menyayangi harta tadi, kan, dengan kasih, dengan tamaknya. Jadi kita dengan tamak, benda yang kita sangat-sangat tamak, kita sangat-sangat nak sangat benda-benda tersebut. Dan di sinilah maka Allah gambarkan dalam ayat yang lain, Allah kata apa? Wa may yuqashuha nafsih fa ulaika humul muflihun. Siapa di kalangan kamu ini yang terpelihara daripada sifat-sifat asyuh, tabiat-tabiat bakhil, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Jadi sinilah kita melihat bagaimana salah satu perkara yang boleh membina kekuatan kita ialah dengan kita dan boleh membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, membantu infak. Infak ni maknanya kita keluarkan apa saja kapital yang Allah bagi pada kita lah. Kalau kita ada dana, duit, kita bagi duit, kan. Kalau kita ada akal, ilmu, kita gunakan ilmu kita untuk kita bantu agama. Kalau kita ada tenaga, guna tenaga kita. Kalau kita ada masa, guna masa kita. Jadi maknanya di sini, kan, hidup secara jama'i, hidup secara berjamaah, hidup secara bersama-sama, kan, membentuk satu barisan yang kuat. Dan barisan yang kuat itu, disitulah berlaku infak fi sabilillah. Jadi maknanya bukan hanya sekadar kita nak berhadapan dengan ujian-ujian yang ada tadi, tapi kita bersama-sama tolong menolong. Dan inilah yang saya belajar dan akhir-akhir ini. Dan saya cuba melihat bagaimana Allah SWT memberikan kepada kita pandangan-pandangan. Allah memberikan kita ilham-ilham. Allah memberikan kita nasihat-nasihat dalam bentuk yang pelbagai. Sama ada bentuk dalam bentuk peristiwa, ataupun dalam bentuk petunjuk-petunjuk cahaya-cahayanya dibukakan kepada kita sesuatu, ataupun dalam bentuk kita kata pergerakan yang kita lakukan, dakwah kita, jihad dan sebagainya. Dan di situlah ada satu rahsia yang penting, yang rupa-rupanya kadang-kadang kita terlepas pandang. Yang saya kadang-kadang, bila kita nak tolong orang tu, kita nak tolong orang maksimal nak tolong tadi, tapi rupa-rupanya bukan kita nak tolong orang, tapi kita menghidupkan suasana tolong menolong. At-ta'awun.
At-ta'awun itu maknanya tolong menolong. Jadi barakah tu datang kepada kita, bukan saja kita menolong orang, tetapi barakah dalam keadaan berhadapan dengan akhir zaman ini, dalam keadaan berhadapan dengan fitnah yang besar ni, at-ta'awun. Sebab tu wa ta'awanu. At-ta'awun itu tolong menolong. Alal birri wat taqwa. Bukan tolong saja, bukan kita terima aja. Tolong menolong. Bila berlaku tolong menolong itulah, maka rahmat Allah, barakah Allah. Rahmat Allah, barakah Allah dan juga pertolongan Allah akan maksima datang kepada mereka yang dalam keadaan tolong menolong. Tolong menolong, bantu membantu. Bukan kita bagi. Kenapa kita bagi? Sebab tu dia kata tadi, tuhibbunal mal hubban jamma. Allah kata kamu sayang sangat dengan harta kamu. Sayang sangat dengan harta kamu, dengan sayang yang teramat sangat, dengan sayang yang tamak, Allah kata tamak, kita ni tamak dengan harta kita ataupun dengan apa yang ada pada kita. So kita bagi ke orang pun apa yang kita rasa apa? Kita rasa lebih-lebih baru kita bagi. Lebih-lebih baru kita bagi. Jadi rupanya bukan kita bagi satu hala lebih-lebih baru bagi, tapi kita bagi dalam keadaan yang terbaik, terutamanya yang memerlukan. Sebab tu di mana perkara ni akan berlaku? Tolong menolong ni. Tolong menolong, macam kita contohnya kita tolong Palestin. Kan? Kita tolong Palestin. Betul, tolong Palestin bagus, alhamdulillah. Tetapi tak cukup dengan tolong Palestin. Kita mesti menghidupkan suasana al-ukhuwah lillah fillah, ukhuwah hanya kerana Allah, dan kemudian bersama-sama dengan sahabat tadi tolong menolong. Bila tolong menolong itu berlaku, maka barulah rahmat Allah, barakah Allah, kemenangan daripada Allah akan datang. Dan lagi ramai, lagi banyak yang berlaku tolong menolong tadi, suasana tadi, dan keadaan orang beriman tadi, maka lebih besarlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ni kita nak kena rasa bahawa antara solusi yang perlu kita lakukan bila kita nak duduk dalam tarbiyah Islam, terutamanya dalam keadaan kita nak berdepan dengan macam-macam ni, macam-macam kita nak berhadapan, sama ada kita berhadapan dengan serangan-serangan yang berbentuk yang kita nampak. Contoh yang nampak ni macam serangan-serangan penyakit lah. Kita nampak kadang-kadang ada bio weapon datang, ataupun chemical weapon datang, yang kita boleh nampak perancangan mereka, ataupun ekonomi ke sebagainya kan. Ataupun yang tak nampak. Yang tak nampak ni apa? Yang tak nampak ni contohnya sihir. Hari ni kita dapati banyak sihir. Banyak sangat sihir. Kita akan diuji dengan bisikan-bisikan daripada jin-jin syaitan yang datang pada kita. Masa kita nak buat ni, masa nak buat program, masa nak buat sesuatu tu, masa itulah akan ada bisikan-bisikan. Kita tak dengar secara fizikal, tapi hati kita dengar. Janganlah datang, janganlah buat, janganlah ikut, janganlah begini. Dia akan buat bisikan. Mana bisikan? Lintasan buruk tentang sahabat kita. Ukhuwah, nak jaga ukhuwah ni berat, nak jaga ukhuwah ni. Dia akan lintas, akan datang sihir. Saya dapati banyak hari ni, banyak. Bila saya tengok penyakit-penyakit ni, sebahagian daripada orang beriman ni, saya ingat mungkin 80%. Kalau tak 90%, 80% penyakit yang kita dapat pada hari ini datang daripada gangguan yang kita tak nampak. Sama ada gangguan itu dalam bentuk jin dan syaitan, ataupun dalam bentuk virus yang kita tak nampak. Tak nampak juga. Jadi benda yang tak nampak ni lah, benda yang kita tak tahu macam mana kita nak mengelakkan diri kita daripada terkena. Maka di situlah at-ta'awun, tolong menolong tadi tu. Takmil wal istikmal, lengkap, melengkapi, seimbang, menyeimbangi antara satu sama lain. Yang itulah barakahnya, kekuatannya. Kita sering ingat, saya hadapi masalah, saya seorang-seorang.
Rupa-rupanya hadapi masalah jangan fikir seorang-seorang, tapi kita kena fikir secara jamaah, bersama-sama. Sahabat kita bersama-sama. Di situlah akan ada barakahnya, rahmatnya, rahmat Allah, barakah Allah yang paling maksimal bila kita bersama-sama. Bukan tolong saja, bukan tolong orang, tolong menolong. Kan, bantu membantu. Kan, begitu dia digambarkan sebagai at-ta'awun. Jadi sebab tu digambar sini bila kita nak berhadapan dengan suasana peristiwa ni, maka kita kena ada belajar bagaimana nak infak, bagaimana nak sedekah. Sedekah ni kita sebut tadi lah, kalau kita ada banyak, sedekah banyak. Kalau kita ada sedikit, sedekah sedikit. Kan, ilmu kita, kan, tenaga kita, sedekah, infak. Kita tak ada duit banyak, tak apa. Infak dari sedekah yang kita punya tenaga ataupun ilmu kita. Paling kurang masa kita. Macam mana? Doa. Ambil masa doa. Doa ni pun infak. Infak. Kita tahu sahabat kita kadang susah, malam-malam bangun, doa untuk dia. Ya Allah, sahabat aku sakit sekarang ni. Ya Allah, sahabat aku tak sihat. Ya Allah, sebut nama dia. Tolonglah ya Allah, berilah kekuatan pada dia. Ya Allah, sembuhkan dia ya Allah, supaya dia boleh sama-sama dengan aku boleh berjuang. Ini semua adalah merupakan infak. Infak fisabilillah. Dan infak fisabilillah itulah yang akan membantu kemenangan, menjadi asbab kemenangan, bantuan daripada Allah. Sebab itulah dikatakan sebagai kita boleh berjuang dalam satu barisan yang tersusun kukuh. Inilah perkara yang Allah amat sayang. Kan, innallaha yuhibbul ladzi yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah amat sayang. Maknanya bila Allah sayang sangat ni, maka tentulah Allah akan bagi bantuannya, rahmatnya, barakahnya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi, iaitu mereka yang berperang, yang berjuang pada jalannya dalam keadaan yang tersusun rapi. Safan, barisan yang tersusun rapi. Apa maksudnya? Yang ini pegang yang ini, yang ini pegang yang ini, sama-sama tolong menolong. Itu maksud tersusun rapi. Ka'annahum bunyanun marsus, sebagaimana kita kata bangunan yang tersusun rapi. Maknanya bangunan ni dia ada batu bata. Batu bata ni dia kuat, menguatkan dengan simen. Kan, jadi batu ni kuatkan batu ni dengan simen tadi, dua-dua kuat menguat, bukan satu je, dua-dua sama. Ka'annahum bunyanun marsus, sebagaimana bangunan yang tersusun rapi. Maknanya dia bukan seorang aja tolong, dua-dua tolong menolong, dua-dua bantu membantu, mengikut kemampuan masing-masing. Jadi bantu membantu pada jalan Allah inilah kemuncak kepada rahmat dan barakah Allah yang akan sampai kepada mereka yang melaksanakan demikian. Maka datanglah ujian, bagaimanapun hebatnya kepungan, ancaman, ketakutan, dikepungnya duit kita, dikepungnya hidup kita, dikepungnya nyawa kita. Tetapi dengan tolong menolong yang hidup, yang berlaku dalam ukhuwah lillah filah tadi, maka pertolongannya akan datang. Sehebat mana ujian yang Allah berikan, maka sehebat itulah, malahan lebih lagi, iaitu Allah akan memberi kemenangan. Allah akan memberi kemenangan. Dan inilah yang berlaku di Gaza yang kita lihat pada hari ini. Dikepung, dibom, sampai peringkat habis kita nampak jadi macam sampah. Habis, jadi bangunan runtuh habis. Yang matinya, yang tersepitnya, yang sakitnya, kemudian sebahagian yang hidup terpaksa melarikan diri daripada tempat yang dibom dalam keadaan susah, tetapi mereka hidup dalam keadaan tolong menolong, bantu membantu, menginfak antara satu sama lain dalam keadaan berkasih sayang, ukhuwah lillah filah. Maka di situ barakahnya, disitulah pertolongannya, disitulah rahmatnya. Sebab tu kita hari ini kena ada sahabat-sahabat yang kita boleh bersama-sama tolong menolong. Jangan kita ingat aku terror dah, aku kaya dah, aku okey dah, aku boleh hidup seorang-seorang, aku dengan keluarga aku cukup lah.
Kalau kita rasa begitu, maka kita tidak akan terlepas daripada fitnah dan ujian, zalzalah, goncangan-goncangan yang akan Allah gambarkan, yang Allah akan turunkan kepada kita di akhir zaman. Jadi apabila kita menghidupkan suasana tolong menolong tadi, infak fi sabilillah, sama-sama buat, maka di situlah insya-Allah yang akan ada yang tersiratnya kemenangan. Jadi kita lihat bagaimana kita hari ini nak tahu kita menang tak menang bila kita boleh berjuang. Bila kita berjuang, bila boleh berkorban. Dan macam mana menang sampai bila kita berjuang, berkorban dalam jamaah. Maknanya orang beriman ni, satu dunia orang beriman bersama-sama menegakkan Islam. Satu dunia bersama-sama tolong menolong, bantu membantu dalam barisan yang tersusun rapi tadi, maka di situlah akan ada kemenangan. Jadi selagi kita rasa diri kita saja, aku seorang-seorang aku pun dah cukup dah. Rumah aku dah okey, tanah aku dah duduk kat tanah dah okey dah. Aku tanpa perlu kepada jamaah, ukhuwah yang boleh menghidupkan tolong menolong, at-ta'awun 'alal birri wa taqwa tadi, maka selagi itulah kita tidak akan disentuh oleh kemenangan. Kenapa? Kerana asbab kemenangan itu berlaku apabila al-ukhuwah lillah fillah itu wujud dalam keadaan yang terbaik. Ini telah ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi tunjuk dah bagaimana mereka tolong menolong. Ada seorang sahabiah bagaimana ketika perang Uhud, dia melihat dalam keadaan kelam kabut tu Nabi dah terkepung, maka dia pergi membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaknya pun mati, dan suaminya mati, saudaranya mati, tapi dia sendiri luka. Tolong menolong ni bukan saja Rasul SAW tolong mereka, Rasul sampaikan dakwah, Rasul bimbing mereka, nasihat mereka, malah Rasulullah membawa sistem yang terbaik, tapi mereka juga menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah dalam keadaan yang terdesak, dikepung, jatuh sampai patah giginya, maknanya dalam keadaan yang perang yang itu, mereka jaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan cerita di keadaan peperangan Uhud itu bagaimana keadaan, saya akan cerita. Tapi maknanya keadaan itu adalah merupakan keadaan yang menunjukkan banyak Allah beri kepada kita ni kemenangan. Sekiranya ada ukhuwah tadi. Ukhuwah bukan sekadar saya sahabat kamu, kamu sahabat, doa gitu, bukan. Betul-betul tolong menolong ni, betul-betul bantu membantu ni, melahirkan kekuatan. Di situlah kita kata perkara yang tidak ada dalam kehidupan pada hari ini. Kalau sahabat ramai, alumni, sahabat-sahabat bekas sekolah kita, sekolah lama menengah kita, bekas universiti, alumni mana, banyak sahabat-sahabat kita ni. Tapi sahabat yang diikat dengan iman, akidah, dan kemudian hidup dalam keadaan at-ta'awun, tolong menolong antara satu sama lain, sama-sama tolong menolong, kuat memperkuat antara satu sama lain, maka pada ketika itulah kita akan diberikan barakah dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita kena rasa. Jadi sebab itulah pada hari ini, pada malam ni, insya-Allah sekadar tazkirah untuk kita sama-sama melihat akan keadaan yang berlaku di dunia ini. Kita akan berhadapan dengan kesusahan. Insya-Allah saya akan cerita nanti dengan spesifik ikhlas apa yang saya masukkan, ujian-ujian yang akan datang tadi itu cara lebih spesifik lagi, insya-Allah. Contohnya digital ID, mereka nak buat digital ID, nak buat digital currency, mereka nak buat digital currency, mereka nak kepung kita dengan kepungan yang maksima. Tetapi adakah berjaya? Belum tahu, kerana Allah janji menang yang mana? Menang Taifah. Taifah yang menang tadi bermula dengan mereka beriman kepada Allah, bermula dengan mereka memproses diri mereka yang tarbiyah, mereka menghidupkan akhlak yang baik, yang soleh daripada ibadah yang sahih tadi, kemudian mereka berukhuwah,
Bukan saja ukhuwah ni kata kenal mengenal, kasih sayang, rindu. Tak, mereka tolong menolong. Jangan sampai berpecah belah. Kalau berpecah belah, habis. Dan pertolongan Allah akan ditutup. Tertutuplah macam itu. Itu insya-Allah. Jadi hari ini pun memang banyak. Jadi saya minta kalau boleh tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, kalau ada apa-apa gangguan-gangguan tu, banyakkan doa lah. Banyakkan doa, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gangguan-gangguan tu, sama ada gangguan pada handphone ke, pada line ke dan sebagainya, kita kena minta banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupa bahawa bukan mereka yang mengganggu, tapi Allah uji kita dengan gangguan mereka. Allah uji kita dengan gangguan mereka. Allah uji kita dengan apa yang mereka nak buat pada kita ni. Jadi bukan mereka yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Jadi sentiasa kita minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi situ kita nak kena rasa. Jadi insya-Allah saya nak umumkan kepada sahabat-sahabat Ansar sekali lagi, mereka yang ada kelapangan hujung minggu ni, kita akan buat satu gotong royong di Rembulan Kasih. InsyaAllah kita akan nak mula hari Sabtu, Ahad ataupun hari Jumaat pun boleh, siapa nak datang. So kita supaya dapat datanglah insya-Allah, siapa yang ada kelapangan siapa yang boleh bagi bantuan dengan tangan, dengan tenaga, datang. Siapa yang boleh bantuan dengan doa, datang ataupun doa. Siapa yang boleh bantuan dengan dana, bagi dana. Jadi kita akan buat satu gabungan itulah. Sebab kita dapati bila kita bergerak secara bersama-sama dengan hati yang terikat, hati yang bersama-sama nak bantu tadi, maka di situ rahmat Allah, pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan ada satu program khas untuk sahabat-sahabat Ansar tadi, dan kita akan ada satu program. Jadi mereka yang duduk dalam cyber circle tahulah benda ni. Jadi kita persiapkanlah diri kita dengan kekuatan insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah sikit sebanyak pada malam ni, bila kita infak fi sabilillah, bukan kata infak ni mesti juta-juta, bukan ribu-ribu, puluh-puluh, tidak. Kita infak yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas infak. Infak kepada fi sabilillah. Utamanya ialah fi sabilillah. Sebab fi sabilillah ini adalah merupakan pergerakan yang akan membangkit. Tajdid sekali, tajdid insya-Allah. So insya-Allah mudah-mudahan bila kita ada hajat tolong menolong tadi, maka di situlah ada rahmat Allah. Di situ adalah adanya dipanggil apa? Dan barakah. Barakah ni yang penting ni. Kita buat sikit, Allah bagi banyak kebaikan. Kita buat sikit, Allah bagi banyak kebaikan. Biiznillah. Biiznillah insya-Allah. Jadi kita buat tu pun Allah yang bagi, kan? Kita kena syukur. Jangan pula kita dah tolong orang, kita rasa kita bangga, aku boleh tolong orang, aku boleh infak banyak. Jangan. Itu semua pun izin Allah. Itu semua taufik daripada Allah, kekuatan Allah. Hakikatnya Allah lah yang berkuasa. Allah yang maha berkuasa, yang bagi kekuatan pada kita. Allah yang maha berkehendak, yang mewujudkan rasa hati berkehendak kepada kita nak tolong tadi. Jangan kita ingat kita lah yang baik. Allah yang maha baik, kita ni hanya hamba. Hamba ni perasaan yang kita nak kena rasa dalam hati kita. Ini mentauhidkan af'al Allah. Mentauhidkan af'al Allah. InsyaAllah. Itu insyaAllah kita tangguh. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'alamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa limuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها نشاط في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
ربنا تقبل دعاءنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita akhir, jangan bergantung pada makhluk. Jangan bersandar pada makhluk. Kalau orang yang bersama Allah, dia sentiasa letakkan Allah di depan. Paling dekat. Jadi, yang lain-lain tu, makhluk tak ada apa-apa. Pemimpin, kalau dia baik, dia buat baik untuk diri dia. Bukan dia buat baik untuk kita. Allah yang buat baik untuk kita. So kita letakkan diri kita di bawah Allah sebagai hamba dia, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.